Hamas tidak pernah dikategorikan sebagai organisasi pengganas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Polis Diraja Malaysia PDRM tidak menerima sebarang laporan berhubung ugutan atau ancaman. Demikian jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein susulan pendirian dan ketegasan Malaysia mempertahankan nasib rakyat Palestin. Beliau bagaimanapun berkata PDRM masih mengumpul maklumat dan risikan sekiranya terdapat ancaman dari pihak luar berhubung perkara itu. Masa ini ugutan secara direct tak ada. Tetapi kita masih mengumpulkan risikan, menentukan keselamatan negara ini tahap yang sangat baiklah. Perkembangan banjir di Kedah dan Perak. Keadaan banjir di kedua-dua negeri semakin pulih. Jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS juga semakin berkurangan. Setakat pukul 8 malam tadi, hanya 26 penduduk melibatkan 5 keluarga di Kubang Pasu dan Kota Star masih berada di PPS. 20 penduduk masih ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan SK Malau. Manakala di daerah Kota Star, 6 penduduk ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Titi Gajah. Sementara itu, PPS Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Alun Merah telah ditutup 6 petang tadi. Di Perak, jumlah penduduk terjejas banjir juga berkurangan kepada 102 orang daripada 29 keluarga. 4 PPS masih dibuka melibatkan 3 daerah iaitu Hilir Perak, Kerian dan Kinta. Di daerah Hilir Perak, PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak menempatkan 18 penduduk daripada 5 keluarga. PPS Sekolah Rendah Kebangsaan Cangkak Lobak dan Kerian kekal menempatkan 18 penduduk daripada 3 keluarga. Di Sekolah Kebangsaan Alor Perongsu pula menempatkan 57 penduduk daripada 19 keluarga. Manakala di daerah Kinta, 9 penduduk daripada 2 keluarga kekal ditempatkan ke PPS Dewan Orang Ramai Taman Meru 2A Ipoh. 5 sekeluarga yang tinggal di sebuah pondok di Kampung Baru Sungai Johor, Kota Tinggi akan dipindahkan ke sebuah rumah sewa atas bantuan kerajaan negeri. Keluarga asnaf berkenaan layak mendapatkan rumah baru dan proses permohonan akan dilakukan kerajaan negeri menerusi Majlis Agama Islam Negeri Johor MAINJ dan pejabat daerah. Ini adalah tindakan pantas kerajaan negeri melalui pejabat daerah dan juga agensi kerajaan, JKM dan juga MAIS menyantuni keperluan masyarakat serta merta. Cepat kerajaan tahu, cepat kerajaan ambil tindakan. Dan saya mengharapkan semua pihak supaya tidak menyebarkan berita yang tidak benar tentang apa juga spekulasi yang telah dibuat bahawa keluarga ini sebenarnya mempunyai alasan tersendiri kenapa mereka duduk di sini dan saya kira kita hormati. Rumah sewa itu dibiayai sepenuhnya oleh MAINJ, manakala barangan kelengkapan rumah disediakan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri. Bantuan saraan bulanan juga akan disalurkan kepada mereka. Terima kasih banyak. Sedikit pengedaran dadah menjadikan kereta sebagai stor penyimpanan. Dadah berjaya dibongkar. 6 individu termasuk seorang wanita diberkas. Kesemua suspek berusia antara 21 hingga 42 tahun ditahan dalam 3 serbuan di sekitar Jelutong dan Gelugor. Hasil serbuan 4.4 kg dadah disyaki heroin, 25.62 gram dadah syabu dan 4 biji pil Ermin 5 dirampas. Simpan dalam kereta. Kereta ni dijadikan sebagai pusat stok lah macam stok. Dia store penyimpanan, dia akan buat peredaran lah. So yang dia nak edar ke mana, siapa dia punya pembeli semua, kita dah dapat dah target tapi kita masih dalam siasatan lah. Turut disita 4 kenderaan, barang kemas dan sejumlah wang tunai. Keseluruhan nilai rampasan dan sitaan lebih RM135,000. Polis sedang mengesan sekumpulan lelaki yang disyaki terlibat pergaduhan menggunakan senjata tajam di sebuah premis di Johor Bahru pada hari Rabu. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raub Selamat berkata pihaknya mengesan 2 video tular di Facebook yang memaparkan kejadian berkenaan semalam. Pihaknya mengesahkan kejadian itu namun sehingga kini masih belum menerima sebarang laporan polis daripada mana-mana pihak termasuk mangsa. Punca kejadian masih dalam siasatan. Polis membuka kertas siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan.
Menjelang penamaan calon bagi pilihan raya kecil Parlimen Kemamban esok, 419 pegawai dan anggota polis ditugaskan. Dan bagi persediaan PRK, hampir 2,800 pegawai dan anggota ditugaskan sehingga tamat proses pengundian 2 Disember nanti. Penugasan termasuk persediaan menghadapi banjir. InsyaAllah kita telah menyusun kita punya penugasan yang mana totally kita menggunakan lebih kurang 2,000 pegawai dan anggota polis bertugas pada musim banjir ini, dan juga untuk pelayanan Kemamban saja kita mendapat bantuan lebih kurang 700 lebih kekuatan yang telah kita susun. Semua aset-aset kita telah gerakkan, semua kita punya perancangan telah kita susun dengan sebaik mungkinlah. Orang ramai dan parti politik bertanding juga dinasihat agar patuh peraturan semasa tempoh berkempen dan hari pengundian. Prestasi memberansangkan suku ketiga tahun 2023 beri isyarat kukuh untuk trajektori positif bagi Malaysia mencapai daya tahan dan menyokong penstrukturan semula ekonomi yang dihasratkan di bawah ekonomi madani. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan berkata, permintaan domestik yang dinamik mencerminkan usaha berterusan kerajaan madani memulihkan kerancakan ekonomi Malaysia. Menerusi kenyataan dikeluarkan Kementerian Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pembaharuan fiskal peringkat awal yang dilaksanakan kerajaan telah menjana penjimatan dan hasil lebih tinggi yang diagihkan semula kepada rakyat secara langsung atau tidak langsung. KDNK pada suku ketiga meningkat 3.3%, menjadikan pertumbuhan dalam tempoh 9 bulan 2023 sebanyak 3.9%. Menurutnya lagi, kerajaan akan terus mengurangkan defisit fiskal daripada 5% pada 2023 kepada 4.3% pada 2024. Dia juga tetap teguh dengan pendirian dasar fiskal mengembang untuk menyokong pertumbuhan ekonomi Malaysia dan meringankan beban kos sara hidup rakyat. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli pula menyatakan KDNK 3.3% pada suku tahun ketiga adalah selari situasi semasa domestik dan global. Selain terus dipacu permintaan domestik, ketelusan dalam pelaksanaan projek pembangunan mengikut jadual turut memangkin pertumbuhan ekonomi. Beliau merujuk pada pelaksanaan beberapa rangka kerja pembangunan sektoral, antaranya Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR dan Kajian Separuh Penggal RMK 12. So what I hope to be able to focus and get things better in Q4 and in next year is number one, to make sure that project delivery is much more improved, so that whatever the allocation that has been approved, it gets implemented very quickly within the cost and within the time, and that will allow for us to maintain the kind of public spending efficiency that will translate into better growth. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil menegaskan Perdana Menteri tidak pernah mengkategorikan Hamas sebagai sebuah organisasi pengganas. Saya ikut dan teliti kenyataan dan ucapan Perdana Menteri sama ada di Parlimen, di OIC ataupun di APEC, termasuk di Berkeley. Ya. Tidak pernah sekalipun beliau bukan hanya membayangkan, beliau tidak menyebut mahupun membayangkan seolah-olah Hamas itu satu organisasi bersifat teroris. Beliau mengulas kenyataan Concerned Lawyers for Justice CLJ mendakwa Perdana Menteri telah menyindir Hamas sebuah organisasi pengganas. Justru Fahmi mahu CLJ perbetulkan kenyataan berkenaan. Sektor komunikasi setakat Oktober masih menunjukkan tren sangat baik dengan kadar inflasi kekal sekitar negatif 3.7%. Sekaligus membolehkan rakyat mendapatkan akses internet dan ekonomi digital. Ini satu tren yang positif, tren yang baiklah dari segi harga bagi internet, bagi peranti. Dan saya percaya ini setidak-tidaknya membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia mendapatkan akses kepada internet dan ekonomi digital.
Laporan berkenaan dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM. Sementara itu, berhubung sambutan setahun Kerajaan Perpaduan, Fahmi menjelaskan ia perlu dilihat daripada sudut positif. Ia susulan terdapat pihak mempersoalkan kewajarannya ketika suasana ekonomi tidak menentu. Di mana kita boleh kumpulkan segala kejayaan dan tidak boleh dinafikan, terutama dari aspek pelaburan. Banyak yang telah kita berjaya laksana, sama ada pelaburan daripada negara Timur Tengah, daripada China dan Amerika Syarikat, dan wajar untuk kita ketengahkan. Masa yang sama sudah pasti beberapa perkara seperti sama ada reformasi perundangan, reformasi institusi seperti parlimen, ini masih work in progress. Begitu juga skim perubatan madani, peningkatan bayaran STR dan bantuan subsidi benih padi. Sambutan berkenaan bakal berlangsung selama 3 hari bermula 8 Disember di Stadium Bukit Jalil. Komitmen Malaysia untuk mengukuhkan hubungan diplomatik serta perdagangan dengan China diteruskan menerusi pertemuan dua hala dengan pemimpin tertinggi Republik itu. Dimulakan dengan pertemuan empat mata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dengan Naib Premier Ding Zuzian yang berlangsung selama kira-kira sejam di Great Hall of People. Pertemuan sebelah petang itu menjadi antara fokus terpenting di Beijing bertepatan dengan sambutan ulang tahun ke-10 Perkongsian Strategi Komprehensif Malaysia-China tahun ini, serta sambutan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik kedua-dua negara tahun depan. Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi kemudiannya memenuhi jemputan makan malam yang dihoskan Menteri Pertanian dan Hal Ehwal Luar Bandar Tan Rin Jiang di Beijing. Sekaligus menjadi pertemuan terakhir bersama pemimpin China bersempena lawatan rasmi 7 hari beliau ke Shanghai dan Beijing. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri melawat Akademi Sains Pertanian China sebelum menunaikan solat Jumaat di Masjid Dongsi. Sebelum mengakhiri lawatan rasmi esok, Datuk Seri Fadilah dijadual melawat pusat media China Central Television CCTV. Seterusnya menghadiri sesi bersama pelajar Malaysia. Seramai 40 pegawai dan 171 anggota Batalion Malaysia Malbat 850-10 selamat tiba di tanah air selepas menamatkan misi Pasukan Tentera Sementara Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNIFIL bersama PBB di Lubnan. Kumpulan terakhir Batalion Malaysia Malbat 850-10 itu antara 850 anggota yang tiba secara berperingkat sejak 3 November lalu. Berkongsi pengalaman, Ketua Kontingen Malbat 850-10, Kolonel Muhammad Rizman Ramli menyifatkan misi selama 12 bulan di bumi Lubnan bertambah getir susulan peperangan Israel dan Palestin. Memberi sedikit kesan namun tidak menjejaskan moral dan juga semangat semua anggota Malbat 850-10 untuk meneruskan segala operational activity atau aktiviti operasi yang telah diarahkan atau telah diamanahkan. Jarak kem kami dengan kawasan sepadan adalah sejauh 25 km dan boleh kedengaran bunyi letupan artileri maupun serangan udara daripada yang kita tidak tahu daripada siapa yang berlaku di kawasan sepadan Israel dan Lubnan. Terdahulu, ketibaan kumpulan keempat Batalion itu disambut Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Muhammad Abdul Rahman. Rakyat Malaysia memang hebat kerana tegas pertahankan hak Palestin. Memang kita jauh dari dunia Arab. Kita jauh dari dunia Palestin. Kita jauh dari Gaza. Tetapi setiap detik berlaku menyentuh hati nurani kita. Karena kita tahu dan faham arti manusiawi, arti ihsan, arti kemanusiaan dan lebih penting arti keadilan melawan kezaliman Israel. Kes demam denggi di lokaliti utama pelepasan nyamuk Aedes Wolbachia turun sekitar 60 hingga 80%. Paling merekodkan pengurangan ketara adalah di lokaliti Mentari Kot, Petaling Jaya.
Menurut Institut Pendidikan Perubatan IMR, strategi pelepasan nyamuk berkenaan sejak 5 tahun lepas membuahkan hasil. Penyelidikan ini ialah kerjasama di antara IMR dengan University of Glasgow dan juga University of Melbourne di Australia. Jadi Wolbachia ni ialah jenis bakteria yang memang berada di dalam serangga secara natural. Dan bakteria ni apabila kita letakkan di dalam Aedes aegypti, mana nyamuk Aedes, jadi dia akan memusnahkan virus denggi yang ada di dalam nyamuk tersebut. Selain mengurangkan kes denggi, beberapa lagi kejayaan turut dilakar hasil kajian IMR. Antaranya, pengiktirafan Pertubuhan Kesihatan Dunia berkaitan kajian pakar IMR mengenai penggunaan lava lalat untuk proses merawat luka. Ketika pandemik melanda negara, makmal COVID-19 mega bagi menganalisis ujian PCR diwujudkan institut itu. Isu bekalan air dan bekalan elektrik yang berlarutan tidak stabil di Labuan sedang giat ditangani. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata kerajaan menyedari cabaran dihadapi rakyat dan mengakui menerima pelbagai rungutan berkaitan gangguan bekalan air dan elektrik. Menurutnya, Perdana Menteri telah meluluskan peruntukan tambahan kerja-kerja penggantian paip usang pada pembentangan belanjawan 2024. Itu yang kita lihat hala tuju macam mana kita nak selesai perkara ini, dan insya-Allah pembincangan pada hari ini ke arah untuk mencari jalan terbaik, dan saya yakinlah bahawa dengan kerjasama semua agensi yang terlibat, baik di peringkat agensi di Persekutuan dan juga Sabah yang ataupun dan juga di Labuan ini, kita yakinlah perkara ini boleh, kita akan ada jalan penyelesaian. 2,873 aduan berkaitan penipuan pelaburan diterima Suruhanjaya Security SC setakat suku ketiga tahun ini. Pengurusi eksekutifnya Datuk Seri Dr. Awang Adik Hussein berkata angka berkenaan meningkat ketara berbanding 2,461 aduan yang diterima pada tahun lalu. Kalau kita lihat, SC telah mengambil tindakan tahun 2022 walaupun komplain berjumlah 2,461, lebih daripada 1,000 telah diambil tindakan oleh SC dalam pelbagai bentuk lah, ya, dalam pelbagai bentuk. Polis report pun ada, kita bagi kepada agensi-agensi lain untuk mengambil tindakan pada, kita ada blog website, kita ada blocking Instagram, Facebook dan sebagainya. Sehingga Oktober lalu, 4 tindakan penguatkuasaan dibuat terhadap kes aktiviti tidak berlesen. 274 entiti turut dikemaskini dalam senarai peringatan pelabur selain menyekat 28 laman web dan ratusan akaun media sosial. SC turut membangunkan meter penipuan di laman webnya dan platform semak sebelum labur yang akan menjadi pusat sehenti bagi carian kesahihan entiti atau individu yang menawarkan peluang pelaburan. Belia Malaysia berpeluang meluaskan rangkaian profesional dan pelaburan peringkat antarabangsa khususnya ke India. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim kata inisiatif Indian ASEAN Startup Summit 2023 dapat memupuk kerjasama antara usahawan pemula, pelabur dan korporat dari kedua-dua negara. Katanya lagi, sidang sedemikian memudahkan pertukaran pengetahuan dan pembelajaran. Beliau menggesa belia memanfaatkan peluang kerjasama dua hala ini meneroka peluang bagi usahawan pemula dan bidang inovasi yang semakin berkembang. We are constantly working towards creating an ecosystem that provides access to funding, mentorship, incubation and market integration, thereby enabling our startups to compete on a global scale. Trax FM mengambil inisiatif meraihkan kanak-kanak di Ward Pediatrik Pusat Perubatan Universiti Melaya menerusi program Tiny Treats Lollipop sempena Hari Kanak-Kanak Sedunia. Program turut membawa kesedaran bahawa setiap kanak-kanak terutamanya yang mengharungi cabaran seperti pesakit di hospital juga perlu merasa dihargai. Ward pediatrik yang terbesar saya rasa di Malaysia yang mempunyai beberapa tingkat, dan kita ingin meraihkan kanak-kanak pesakit-pesakit kanak-kanak di Ward PPUM ini. Selain daripada itu, kita juga menyumbang beberapa buku kepada ward pediatrik kanak-kanak untuk mereka membaca buku
bagi meluak semasa masa lapang dan juga bagi ibu bapa dan juga semua petugas-petugas di ward PPUM juga. So tahun ni actually dia punya tema adalah for every children every right dan memperkasakan kanak-kanak in terms of their future. Okay. So I believe it's very important for us to be able to celebrate this setiap tahun sebab kanak-kanak is our future. Okay? And we need to protect our future. And all our children has the right, dia ada right dia untuk mempertahankan diri mereka sendiri. Okay? Dia perlukan protection. Okay? Dia ada right untuk mendapatkan nutrisi yang bagus. Dan juga dari segi dalam apa kita kata hospital punya situation, setiap kanak-kanak actually ada right untuk mendapatkan rawatan yang sempurna. Hampir 60 syarikat di Terengganu sedia menjalin kerjasama dengan RTM untuk mempromosi produk masing-masing. Langkah itu memberi peluang pengusaha industri kecil dan sederhana, malah ia turut membantu memastikan sasaran tahunan pemasaran dan promosi stesen tercapai. Rata-ratanya menyambut baik komitmen yang ditawarkan RTM untuk membantu mempromosi dalam pelbagai bentuk platform yang disediakan. Jadi saya percaya RTM sebuah organisasi penyiaran yang berpengalaman, yang dah lama dalam industri penyiaran, mampu untuk memberikan yang terbaik kepada kami sebagai pelanggan. Ya, saya menyambut baik dalam program yang ada dekat ini dan kami sentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan pihak RTM. Berpuas hati dengan harga yang dihidangkan pada kita. Untuk menu periklanan 2024 ni, saya melihat harganya sangat berbaloi lah. Sangat berbaloi. Berbanding dengan syarikat-syarikat ataupun platform-platform yang sedia ada. Terdahulu, Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman menyempurnakan program Meet and Greet Terengganu FM di Kuala Terengganu. Lagi hantaran palsu berkaitan bantuan sumbangan asas rahmah SARA. Kali ini pihak tidak bertanggungjawab menyebarkan berita palsu mengenai bantuan berkenaan yang ditambah sehingga RM800 menggunakan modus operandi serupa. Pautan disediakan kononnya bagi menyemak kelayakan si pemohon. Semak pasukan biar betul mendapati ia pautan palsu. Sekiranya pautan diklik, pengguna akan dibawa ke laman sesawang pihak ketiga yang mirip laman sesawang asli dan anda berisiko menjadi mangsa kecurian data. Perkara itu turut disahkan Kementerian Kewangan. Bantuan SARA berjumlah RM600 disalur kepada mereka yang layak bertujuan mendapatkan keperluan barangan makanan asas tanpa perlu permohonan. Ia diberi kepada penerima bantuan tunai rahmah dalam kategori miskin tegar. Orang ramai yang mahu membuat semakan status diingatkan melayari laman sesawang rasmi. Sentiasa waspada, elak menjadi mangsa. Putuskan rantaian sindiket penipuan, henti kongsi maklumat tidak sah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Terlalu yakin dan memandang mudah kemampuan lawan hampir menyebabkan skuad Harimau Melaya tewas dalam aksi kumpulan di kempen kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027 semalam. Ia diakui Ketua Jurulatih Negara Kim Pan Gon, terutama ketika skuad negara bolos 2 gol sebelum menang 4-3 menentang Kyrgyzstan. Then I don't know, maybe sometimes second half time I share with players that even before start we share with the players that we must know who we are. We are not top level, then we must be treat them. We must be respect. We must be humble. Pengendali dari Korea Selatan itu turut berpendapat kebangkitan dramatik menewaskan Kyrgyzstan 4-3 dicetuskan oleh pemain dan seluruh penyokong Harimau Melaya.
Konfederasi Hoki Malaysia KHM optimis kejohanan Piala Minaruan 2023 yang bermula esok mampu jadi medan mencungkil bakat baru untuk diketengahkan ke dalam skuad negara menghadapi kejohanan besar seperti Piala Dunia Remaja. Presidennya Datuk Seri Subhan Kamal berkata saingan jemputan antarabangsa yang menumpukan kepada kategori bawah 17 tahun lelaki dan wanita itu juga merupakan platform terbaik bagi memberi pendedahan kepada pemain tempatan merasai pengalaman bertanding menyaingi kehebatan pasukan negara lain. Tournament ini adalah lebih kepada pendedahan, bukan semata-mata untuk merebut piala. Siapa tak nak menang, memang kita nak menjadi johan, tetapi yang paling penting adalah untuk kita berikan pendedahan, tambah lagi pada pemain-pemain kita. Kita nak mereka mendapat exposure, perasaan, feeling bagaimana bermain dalam international competition. Pada sesi kali ini, sebanyak 5 pasukan lelaki serta 6 pasukan untuk saingan wanita dalam kejohanan yang akan berlangsung di Stadium Hoki KPM Lembah Pantai. Perlumbaan berbasikal jelajah Negeri Sembilan 2023 mampu menjadi medan pendedahan untuk pelumba muda. Menurut Timbalan Presiden Persatuan Berbasikal Negeri Sembilan, Yunus Ibrahim, ia juga sebagai persediaan untuk pelumba negeri tersebut menghadapi Sukan Malaysia SUKMA 2024. Program Jelajah Negeri Sembilan adalah satu program development. Kalau kita tengok dari segi peringkat umur tu 16 tahun sehingga 36 tahun. Adik dengan abang lah kira kita sekian rupa supaya dapat pengalaman daripada pelumba-pelumba yang lebih senior pada atlet-atlet yang junior. Ya, itu matlamat kita lah. Dan kita juga membantu pada negeri-negeri untuk menghadapi SUKMA 2024. Terdahulu, peringkat kedua yang berlangsung hari ini menyaksikan pelumba mengharungi saingan lebih sengit dengan jarak kayuhan sejauh 119 km dari Jambox Nilai ke Stadium Tampin. Pada penganjuran kali ini, seramai 97 pelumba daripada 19 pasukan turut serta, termasuk 2 kelab dari Filipina dan Myanmar. Dengan misi mesti menang, semangat perjuangan terus diledakkan dalam setiap pertembungan. 14 pasukan, satu sorakan. Liga Super 2023 bersama kami di RTM, rakan penyiar MFL Liga Malaysia 2023. Laporan itu mengakhiri berita tengah malam. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.